Imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Pertamanya kita memanjatkan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan inayah kita masih lagi diberi kesempatan, masih lagi diberi peluang, kelapangan waktu, kesihatan yang baik sehingga kita sama-sama dapat melaksanakan tuntutan-tuntutan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Insyaallah pada malam ini sekadar kita berkongsi ilmu, sedikit ilmu yang dianugerahkan, sedikit ilmu yang dipinjamkan oleh Allah taala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat rahmah, keampunan, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini tergolong sebagai orang yang memanfaatkan waktu-waktu kita yang ada. Jangan sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alamatul i'radillah anil 'abdi istighaluhu bima la ya'ni. Kata Nabi, tanda-tanda kebencian Allah terhadap seseorang ialah apabila ia menyia-nyiakan waktu dengan melakukan hal-hal yang tidak berfaedah. Jadi malam ni mudah-mudahan kita gunakan waktu yang sedikit ini untuk perkara-perkara yang berfaedah, yang dirahmati Allah, yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ini satu sambutan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermacam-macam cara orang sambut Maulid Nabi ni. Ada orang sambut dengan marhaban, ada orang sambut dengan berzanji, ada orang sambut dengan ceramah, ada orang sambut dengan baca kitab mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi di Johor ni alhamdulillah dia sambut Maulid ni 3 bulan. Belum masuk waktu Maulid dah sambut dah. 3 bulan. Biasa tempat-tempat kami kat sana, semalam aja sambut. Bila malam ni lah sambut. Malam ni penceramah penuh lah. Tanya penuh. Malam besok adalah kosong. Malam besok dah tak ada feel dah ustaz. Dia kata dia malam ni buat ada feel Nabi lahir malam ni. Dia nak sambut hari Nabi lahir. Bagus tak bagus. Lepas tu je lah. Habis malam tu makan kenyang-kenyang, balik besok subuh 2 baris tu mana ada tambah jadi tuan-tuan macam-macam lah. Ada berzanji, tapi di Johor ni alhamdulillah berzanji marhaban masih ada lah. Kalau tempat-tempat saya tu marhaban dah kurang sebab dah tinggal yang tua-tua je. Yang muda-muda dah tak ada. Semua dah 80, 75 kan. Nampak semua dah pendek-pendek. Pagar pun dah tak ada. Mata pun dah tak nampak. Suruh merawi satu rangkap pun sejam. Dah tak nampak kitab Ja'far Al-Bazanji kan. Dah tua-tua, yang muda-muda dah tak ada. Bukan tak ada, ramai, tapi tak boleh harap. Tak erti nak jaga. Kalau zaman saya tahun 70-an dulu berzanji ni seronok lah kan. Merawi seronok, mata pun terang masa tu. Sekarang dah tua-tua, mata tak nampak, gigi dah tak ada, nafas dah pendek. 3 kali turun naik kitab tu. Turun naik, tak agak baca. Tuan baca. Kalau abu ustaz. Puas nak bagi terang. Tu yang lambat tu kan. Al-jannatu wana sejam. Tapi Allah tak tinggal juga kan. Allah sudahlah tu. Bukan Allah sedap. Kalau zaman muda-muda tu okey. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim. Tu zaman muda. Dah tua ni mana boleh kan. Suruhlah merawi. Abtadi'ul imla'a bismi
Sekarang nak dapat aktu pun susah. Abtadi'ul imla abis mizatil aliyah. Allah Allah Allah, kata makmum. Udahlah. Kan itu yang main potong-potong tu kan. Habis serangkap tengok jam pukul 10.30 dah. Potong-potong. Cerita Nabi lahir, lepas tu wafat. Lain. Lepas tu doa. Marhaban lah kita kan. Marhaban. Dulu marhaban, guru saya orang Johor tuan-tuan. Saya belajar dengan orang Johor banyak marhaban ni. Maryam marhaban ya Umar marhaban anta syamsun anta badrun Maryam marhaban ya Umar marhaban. Tu dululah. Lah ada, tak ada. Lah yang ada marhabannya. Marhaban tak ada, marhabannya. Sebab itu cerita Nabi ni tak rasa sedih apa. Kan? Nabi hidup sampai Nabi wafat. Banyak sunat-sunat Nabi dah hilang. Tak ada rasa sedih pun. Mana ada rasa sedih? Beribu sunnah Nabi. Mana ada sedih orang hilang? Tak ada. Dia tak macam harta bernilai tuan-tuan kan. Semalam beli Velfire pukul 5 petang ambil keluar bawa balik rumah. Bawa balik rumah, maghrib bawa pergi surau. Jadi bawa kereta baru kan. Balik parking kat rumah. Besok subuh bangkit, kereta tengok tak ada. Macam sedih tak? Sedih lah. Baru sekali naik, kereta hilang. Pasal kita kata tu ada nilai. Menung kan. Orang tegur pun tak berapa nak cakap tuan. Ada nilai kan? Sunnah Nabi ni ada nilai kan? Ada? Atau dah tak ada? Sebab sunnah Nabi orang tinggalkan macam tu ya. Tak ada rasa sedih pun. Tak ada apa pun yang kita sedih. Banyak sunnah Nabi daripada bangkit tidur sampai tidur. 24 jam amalan Nabi SAW hari ini hilang macam tu ya tuan-tuan. Ada rasa sedih? Tak ada rasa sedih. Tak ada rasa sedih tuan-tuan. Tak rasa cinta langsung dengan Nabi. Mesti ada bukti. Ini salah satu bukti tanda cinta pada Nabi. Ingat akan Nabi. Ingat hari kelahiran Nabi. Dan sambut, raikan hari kelahiran Nabi SAW. Sebab Nabi kata orang yang cinta aku sentiasa ingat aku. Orang yang cinta aku, dia menghidupkan sunnahku. Man ahya bis sunnati faqad ahabbani. Tapi sayang, hari ini tuan-tuan, sunnah Nabi banyak dah hilang. Banyak dah sunnah Nabi. Jadi tuan-tuan, malam ni kita nak kongsilah sedikit. Bukan nak tunjuk, nak pandai, tak ada. Kita nak berkongsi ilmu mengenai Nabi SAW. Tuan-tuan, kita hidup ini apa yang kita nak? Cuma kita nak 4 je tuan-tuan. Hakikat kehidupan ini nak 4 aja. Satu, apa dia? Nak redha Allah. Kita mengharapkan Allah Ta'ala redha kat kita lah. Tak ada artinya hidup kalau Allah Ta'ala tak redha. Kita mengharapkan keredaan Allah. 2, mengharapkan cinta Allah. Kita nak Allah cinta kat kita seperti mana dia mencintai Muhammad utusannya. Mengharapkan cinta. Yang ketiga, mengharapkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harap Allah Ta'ala ni sentiasa mengampunkan kita. Sebab kita hamba yang sentiasa melakukan kesalahan dan dosa. Al-insan, kata Nabi, la yakhlu minal khata' wan nisyan. Harap ni 3 pengampunan. Yang keempat, apa yang kita harapkan? Harapkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah Allah menurunkan rahmatnya sentiasa kepada kita. 4 aja tuan-tuan. Kan banyak pun yang kita harap. Tapi Allah Ta'ala kata, aku boleh redha engkau, aku boleh ampunkan engkau, aku boleh sayang engkau, cinta engkau, aku boleh bagi rahmat pada engkau. Dengan syarat kau kena buat sesuatu. Apa dia yang kita kena buat?
Allah Ta'ala kata tak ada pilihan lain melainkan kau kena ikut kekasih aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana dalilnya tuan-tuan? Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Siapa nak rahmat aku, nak redha aku, maka contohilah Muhammad. Apa yang dia suruh contoh? Semua perkara. Tak ada satu contoh yang paling baik melainkan hanya ada pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Nabi tak tunjuk tuan-tuan? Semua Nabi tunjuk, makan, minum, tidur, ibadat, jual beli, semua Nabi tunjuk. Pasal itu Allah Ta'ala kata nak redha aku, contoh Muhammad. Semua dia dah tunjuk, semua dia bagi tahu, semua dia ajar kepada kita. Apa yang tak Nabi tak ajar cakap? Daripada bangkit tidur sampailah tidur balik, apa dia tak ajar? Makan pun dia ajar, pakai kasut tanggal kasut pun ajar, pakai baju tanggal baju pun ajar. Nak pakai baju pun Nabi ajar, nak pakai kasut pun Nabi ajar. Takkanlah pakai kasut pun tak tahu. Tahu, tapi yang ini yang aku buat ini mendapat redha Allah. Maka kalau kau ikut aku ini, engkau dapat redha Allah. Engkau nak redha Allah, okey. Macam mana aku buat? Pakai kasut. Kaki mana dulu? Tanggal kaki mana dulu? Semua dia ada. Apa masalahnya kita nak redha Allah? Tapi kita tak ikut, main teragak aja kita. Pakai baju, Nabi ajar cara pakai baju. Bukanlah kita tak erti pakai baju. Tidur pun Nabi ajar. Supaya apa? Supaya kita dapat redha Allah. Bila kita tidur dapat redha Allah, tidur kita ni dapat nikmat, dapat ketenangan, sebab dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kita tidur tak dapat nikmat tidur, dan tak dapat ketenangan dengan tidur. Tidur banyak tapi tak puas juga tidur. Tidur banyak pun mengantuk, tak cukup tidur pun mengantuk. Bila tak mengantuk macam kita? Sebab tidur ini tuan-tuan perlu nikmat. Dapat nikmat tidur itu walaupun tak banyak, rasa puas tidur. Bila rasa puas tidur baru tak mengantuk kan. Sebab itu Nabi boleh bangkit tengah malam, tidur sekejap bangkit, boleh. Sebab Nabi dapat nikmat tidur. Kita tidur malam ni nak tahajud lah, pukul 4. Pukul apa dah tidur? Pukul 9 lelap. Tak bangkit juga, lelap juga. Tak bangun juga pukul 4. Pasal ngantuk semua malam tadi. Tidur awal pun ngantuk lagi. Kau tak faham, penat dah. Pukul berapa tidur? Pukul 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 7 jam tidur, tak hilang kat penat. Kau tak tahu saya. Walaupun 7 jam tapi tidur tak puas, badan penat. Tak dapat nikmat tidur kan. Sebab tidur tak ikut Nabi. Kejap-kejap orang kacau, kejap-kejap mengigau, kejap-kejap mimpi. Baru nak lelap orang pula bagi salam, Assalamualaikum. Aduh, siapa pula dah datang ni. Nak tidur pun tak senang lah. Datang, masuk, sembang-sembang, balik. Nak lelap pula, mimpi pula dah. Mimpi cekik ke hantu, balok, bangkit pula dah. Rumah kejut, bangun. Apa ni? Itulah orang suruh tidur basuh kaki. Apa kena mengena mimpi mengigau suruh basuh kaki? Laki dia kata, abang kata kat basuh kaki dah mandi tadi. Mandi lain bang, basuh kaki lain. Lain lah. Nabi ajar lain. Sebab Nabi kata nak tidur, tunggu ngantuk dulu. Jangan baring-baring dulu, ngantuk dah baru ambil tidur. Ini kita tak ngantuk tuan kan, ambil bantal baring-baring. Buat apa Ji? Baring-baringnya. Nak tidur apa? Tak ada lah, baring-baring lah. Siapa suruh baring-baring? Nabi tak suruh. Ngantuk tidur. Apa nak buat? Baca doa dulu. Nabi ajar kan, baca doa nak tidur, baca ayat kursi, baca qul huwallah, tiup kat tangan, sapu kat seluruh anggota badan kan. Jangan ada gangguan. Ikutlah sunnah Nabi. Bila ikut sunnah Nabi, Allah Ta'ala kata, dia ni hamba aku yang mengikut kekasih aku. Malaikat hafazah, jaga dia. Jangan siapa-siapa ganggu. Makhluk apa pun jangan bagi ganggu.
tidur lena sebab ada yang jaga kita. Kita tidur jatuh ke? Tak ikut sunnah. Pasal itulah tuan-tuan, Nabi ajar cara tidur, kita tak ikut. Makan, Nabi makan semua, tapi kita tak ikut cara Nabi makan. Nabi kata makan buah dulu, kita nasi dulu, buah kemudian. Nabi makan ikut sunnah. Sampai cara duduk pun diajar makan. Tuan-tuan, kita tak ikut. Pasal itu tak dapat nikmat makan. Apa nikmat makan yang kita dapat? Tak ada nikmat makan. Akhirnya yang kita dapat apa? Sakit. Bila dah sakit dah mula takut. Tuan, kambing tuan. Jangan je. Kau kagak ni kambing ni mainan. Awak 7 kau pergi kan hospital tu kan. Jangan. Si anu hari tu makan kuah kambing dia. Meninggal. Kuah pun meninggal. Dah takut. Kambing tak dimakan dah, jangan makan. Ni pengat labu ni. Jangan cek angin pula dah. Labu angin pula dah. Nabi suka makan labu, kita kata angin pula. Habis apa yang kita boleh makan ni? Nabi suruh minumlah air yang sejuk manis. Halwul barid. Air sejuk manis. Kita kata jangan minum air sejuk, tak elok, air suam tak apa. Kita mana mandai. Tuan-tuan. Jangan minum air sejuk je. Minum air suam, air panas. Air suam, air panas pun 40 tahun betul tanggal juga. Orang minum air sejuk, air batu 80 tahun tak ada apa pun. Yang Nabi suruh semua tak bagus. Yang kita suruh semua okey. Tu yang makan pizza okey, McD okey, KFC boleh. Lagi semua boleh lah. Semua boleh. Yang Nabi suruh semua tak boleh sebab datang mudarat. Nabi ajar cara makan, mengunyah berapa kali, apa makanan nak makan, semua Nabi ajar. Kita tak ikut Nabi. Kita cinta Nabi tapi tak ikut cara Nabi makan. Tak dapat nikmat makan. Bila tak dapat nikmat makan tu, yang banyak makan tu bertambah-tambah. Selera betul lah. Bukan selera, syaitan yang makan. Akhirnya dapat penyakit. Nikmat makan tak dapat. Tak dapat nikmat makan. So itu Nabi ajar makan, doa dulu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanna. Ya Allah, berkatilah rezeki kami ni, bagilah rezeki ini supaya kami dapat kesihatan yang baik. Kita doa apa? Tak ada. Mana ada doa makan melantar ada kan? Doa tak ada. Nabi suruh doa makan bagi berkat. Kita belum makan doa yang bukan-bukan. Masalahnya jangan makan nasi banyak gemuk nanti. Mana-mana yang makan nasi gemuk. Kan gajah tu sulas nasi tak makan, gemuk betul. Kita makan nasi je gemuk. Rupa rumah malas masak, dia kata begitu. Dia malas masak, senang je nakutkan lelaki ni, bang. Nasi tak elok makan, gemuk nanti. Ya, jangan makan nasi banyak sangat, sekali sehari cukup. Dia malas masak. Macam orang tua-tua dulu lah. Ingat tak orang tua-tua dulu? Terbedal ayam tu sedap tau. Terbedal ayam tapi dia satu je, tak banyak kan. Sekor ayam, sekor satu terbedal kan. Orang tua-tua suka makan terbedal tu. Jadi dia tak nak bagi budak-budak makan. Dia takut ni budak-budak tu. Budak-budak jangan makan terbedal ayam. Nanti lihat nanti. Susah nanti nak sunat. Budak-budak pun takut. Rupa dia nak melantak. Jadi tuan-tuan, makan ni ikut sunnah Nabi. Nabi ajar makan. Makan betul-betul. Tak jadi pun darat, tak jadi penyakit. Apa yang Nabi ajar? Semua. Tuan-tuan Nabi ajar buat ibadat. Semua Nabi ajar buat ibadat. Buat semayang Nabi ajar tak? Ajar. Mula angkat takbir. Semua Nabi tunjuklah. Semayang awal waktu. Belum masuk waktu lagi dah tunggu semayang. Tu Nabi ajar.
Berwuduklah sempurna dari rumah, jalanlah ke masjid dengan tenang. Itu semua Nabi ajar. Angkat takbir elok-elok. Nabi ajar, bukan Nabi tak ajar, tuan-tuan. Nabi elok-elok angkat dan sembahyang. Kita pergi ubah suai, ikut selera kita. Akhirnya sembahyang itu ditolak oleh Allah Ta'ala. Yang ni aku tak nak, sebab aku tak ikut spek yang aku bagi. Mana spek dia? Spek dia dekat Muhammad. Muhammad kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyang macam aku sembahyang. Ikut macam dia, Tuhan kata aku redha, aku terima solat ni. Dia pun tunjuk satu-satu, angkat tangan, letak tangan, semua tak ya? Semua dia ajar. Rokok dia ajar, sujud dia ajar, duduk dia ajar, semua dia ajar. Bacaan dia ajar kat Muhammad, sallu kama ra'aitumuni usalli. Datang kita ni ubah suai, kan? Ikut selera kita je sembahyang ni. Nak rukuk macam mana, nak sujud macam mana, tak apa. Akhirnya Allah Ta'ala reject solat kita ni. Dia tolak. Kita perasan terima lah. Sebab itu ada doa. Tak ada doa Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kenapa doa tu? Ya Allah, berilah aku ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal lagi baik. Ya Allah, terimalah amalan aku ni. Bimbang amalan yang tak ikut Nabi, Allah Ta'ala tak terima. Maka kita doa dah. Doakan nanti minta ke Allah Ta'ala. Wa amalan mutaqabbala. Sebab aku tak ikut Nabi, aku takut solat aku tak terima. Solat bukan perkara main-main, tuan-tuan. Solat bukan satu perkara urusan main-main. Ini ibadat khusus yang ada contoh tauladannya yang diberikan oleh Allah. Saya itu jaga baik-baik bab solat. Saya tekankan bab solat ni pasal apa? Solat kita tak ikut Nabi. Nabi tunjuk tangan apa tu? Allahu Akbar. Itu letak elok. Kita pergi ubah suai pasal apa? Dah macam sotong kan? Nak tak nak imamkan. Ada yang tinggi pula kan, nak terbang ke mana tu, bersilat Allah. Nak ke mana? Dah macam Atromin lah. Nabi kata tak payah berat-berat, aku tunjuk elok-elok. Kan? Hadisnya sahih. Kata dia. Kan? Ada. Kita pergi ubah suai. Nabi kata semayang ni baca satu-satu, cakap dengan Tuhan elok-elok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Satu-satu. Maliki Yaumiddin. Sebenarnya semayang tak perlu pun baca panjang-panjang, tak payah juzuk pun tak apa. Baca juzuk pun tuan-tuan kan faham pun. Makmum belakang kan faham pun. Baca juzuk, kalau dah tak faham, kita nak menghayati memang tak lah kan. Nak mengikut tak hafal, apa nak buat belakang? Aircon pula sejuk, kipas pun laju, apa nak buat belakang? Layan perasaan lah, apa lagi? Ini kan kau ngeteh sedap ni. Mana kedai buka ni, dapat capati kau kecanai kau ni. Dah nak salam baru balik. Nak ikut tak faham. Itu saya kalau jadi imam, ina ataina aja tuan-tuan. Wal asri iza ja tak ba'yada, cukup lah. Kadang-kadang satu ayat dia, Nun Allahu Akbar. Ada orang tua marah, Ustaz, apa semain-main ni panjang sikit. Yang ini pun tak faham, cik nak panjang apa. Ini pun tak faham. Dia marah pasal tak dapat nak berangan lama sikit, tiba-tiba dah rukuk. Itu dia marah. Patut boleh jalan jauh lagi, dan nun aja.
Baru nak start motor dah rukuk. Malah ternyata banyak panjang. Pasal itu ibadat ikut Nabi. Nabi panjang pun sesuai dengan keadaan. Kita hari ini panjang tak sesuai dengan keadaan. Panjang makmumnya duduk atas kursi. Panjang makmumnya umur 85, tergigil-gigil. Imam baca panjang-panjang. La ilaha illallah. Saya itu imam disunatkan macam imam tadi lah, tengok belakang dulu, perhati ni makmum dah okey ke belum kan? Ada yang tua ke, tak ada yang tua ke, ni yang lutut nak tanggal ke, tengok. Okey, baru boleh mula. Ini dah kadang-kadang masuk main sesah aja tuan-tuan ya. Allahu Akbar, makmum berterabur, yang menyembang semua ada, yang bersembang, yang nak betul kasut, nak betul kaki, semuanya ada. Lah, imam dah mula start tadi. Tuan-tuan tengok orang buat kapal terbang lah. Pilot takkan jalan tuan-tuan kalau penumpang tak ready betul-betul. Pramugari cek tengok kursi, tali pinggang, pakaian semua clear. Baru pramugara halo kapten, okey jalan. Sebab dah clear. Kita nak menghadap Tuhan tuan-tuan. Allahu Akbar. So itu Nabi tunjuk. Tuan-tuan tengok dalam kitab Qaulul Tam, adab makmum dan imam. Tuan-tuan baca kitab tu, kitab adab makmum dan imam, ada kitab tu. Ada kitab tuan-tuan baca tengok. Kadang imam belum sujud dia dah turun sujud dah. Imam belum letak kepala ni dia dah sujud dulu. Yalah, imam pula tak jaga kan, Allahu Akbar sujud kan, tapi tak sampai lagi bar dah habis. Makmum ingat dia dah sujud, makmum pun turun. Tengok imam tengah menangkung gini, kan bangkit satu bab lagi, Allahu Akbar, belum tegak bar dah habis. Imam tua, makmum muda, spring tengah kuat, Allahu Akbar, makmum meloncat zak, imam tengah jangkung. Tengok Allah tak bangun lagi, nak duduk balik kau nak. Lepas tu mula kali cari ustaz, apa hukum mendahului imam? Satu imam ni tentang pun ada adab dia. Allahu Akbar dah tegak, bar dah tegak. Ni Allahu Akbar tengah mencangkung ni, tengah duduk ni makmum semua sihat walafiat, meloncat ni. Tengok mana imam tu, belum lagi. Sudah, aku dengar barnya dah habis tadi. Makmum imam belum apa-apa dia dah turun dah. Makmum imam baru kata Allahu Akbar, dia dah turun dah sujud. Nanti dulu, tu nanti akan datang kitabnya, ada Qaulul Tam kan, fi adabul makmum wal imam. Ada dalam kitab disebutkan. Banyak kadang-kadang solat berjemaah ni kita langgar habis. Kadang imam belum amin ni kita dah amin. Imam baru waladdallin, belum amin ni dia dah nyaut dah amin. Imam belum amin ni kau dah amin dah. Itu akan datang perbahasan. Itu semua Nabi dah tunjuk. Ini sembahyang semua Nabi dah tunjuk dah, kita tak ikut. Apa yang Nabi tak tunjuk? Sebab itu Tuhan kata, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum. Kalau engkau cintakan aku, nak aku cinta engkau, ikut Muhammad ni. Ikut Muhammad. Nak dapat ampunan aku, wa yaghfir dzunubakum, ikut Muhammad pun. Kehidupan Muhammad, apa saja yang Nabi Muhammad tak tunjuk. Jual beli Nabi Muhammad tunjuk. Bukan macam kita jual beli. Jual kuih karipap, tulis ke depan tu karipap kentang. Bila beli kentang haram tak ada pun. Beli goncang minti ya. Gigit tak jumpa kentang, dan nak habis baru jumpa anak kentang. Memang hapus. So itu tak dapat rahmat Allah, tak dapat keberkatan, tak dapat keredaan Allah, nipu. Jual betul-betul lah, ini karipap gelembung, kan senang.
Ini karipat pekak, karipat gelembung. Betul? Inti tak ada. Dia gelembung. Barulah betul. Ini karipat kentang. Gelembung boleh harap, kentangnya tak ada. Saya kadang-kadang jual beli tu, nak dapat redha Allah macam mana? Nak dapat rahmat Allah macam mana? Nak dapat keampunan Allah macam mana? Jual tom yam. Orang kata tom yam seafood, tom yam campur. Yang dicampurnya batang serai. Berdoa 50 sebanyak-banyaknya. Anak udang sekor. Anak sotong sekor. Kita pun tanya, ni tom yam apa ni dik? Tom yam campur. Apa yang kau campur? Dia pun tengok. Ni batang serai ni kau lagi gigit. Saya tak nak. Nipu. Nabi ajar cara jual beli je, muamalah. Jual air tebu. Jual air tebu lah, jangan jual air tipu. Ni air tebunya banyaknya, air batunya nak sebalang penuh. Ni kena penghujung-penghujung dengan tuan haji yang beli. Dapat air tipu. Jual beli tuan-tuan, Nabi tunjuk macam mana jual. Semua Nabi tunjuk. Nak dapat redha Allah, nak dapat keampunan Allah, nak dapat kasih sayang dan rahmat Allah, semua ikut Nabi. Jual beli ikut Nabi, ibadat ikut Nabi. Apa yang Nabi tak tunjuk? Nikah kahwin nak bahagia, ikut Nabi. Nabi tunjuk. Kata Nabi, aku jahit kasut sendiri, aku basuh baju sendiri. Kata Aisyah, Nabi di rumah dia tolong kemas rumah. Kita macam ikut atau main arah aja. Baju apa dah gosok? Baju. Belum bang. Kau buat apa? Baju pun tak gosok, malas tunggu. Ikut Nabi gitu. Pasal tu berperang. Pasal tu tak amat damai. Pasal tu nak bergaduh je. Kau dah masak? Masak apa? Nasi lah. Belum. Kau buat apa? Tengok TV je. Padahal bukan kerja dia pemasak. Bukan wajib pun dia masak. Dia tak wajib masak. Itu kebajikan dia. Dia nak masak. Ya, alhamdulillah. Syukur. Kalau dia tak nak masak, kita pun tak dipaksa. Kita lah masak. Kita tak pandai masak, cari orang gaji. Tak mampu cari gaji, beli. Itu cerita dia. Nak marah dia pun tak boleh. Mana boleh marah orang perempuan pasal masak, pasal basuh baju? Mana hukumnya? Nabi tak ajar pun. Sebab Nabi kata, aku jahit baju sendiri, aku jahit kasut sendiri, aku basuh baju sendiri. Kita boleh buat. Yang kata nak ikut Nabi ni. Nabi apa guna kita kahwin Ustaz? Kau bini tak guna, cari bini yang guna. Dia memang nak berkhidmat untuk kita. Tapi kita lah gelojoh cari. Kita bukan cari macam orang tua-tua dulu. Orang tua-tua dulu cari lain. Orang tua-tua dulu cari sedap di hati. Mata tak sedap tak apa. Orang sekarang sedap di mata, di hati hancur. Orang dulu tu tanya, orang lama-lama ni kan. Dulu orang tua-tua cari cik kan, carikan berkenan tengok perempuan tu. Pagi lagi dah bangkit, dah sapu laman, dah sidai baju, semua siap. Berkenan dia, abah emak berkenan tengok budak perempuan tu. Kau nikah dengan dia je. Dulu mana ada tahu ngeleng cik, tak ada angguknya. Yalah, kenal pun tidak. Angguk kena. Lawa ke tak lawa ke, terimalah pasal orang tua dah suruh. Sekarang tak boleh. Kau nikah dengan tuan, abah je dah nikah gitu dia. Tak, dulu dia sedap di hati kita kan. Tengok budaknya bagus, akhlaknya bagus. Pagi lagi dah bangkit, sapu laman kan. Jalan. Saya tu kekal. Walaupun kadang kita tengok mak kita tu tak lawa mana, tak cantik lah berbanding dengan ayah kita yang handsome tu kan. Kita pun puas mikir lah kan. Mana lah ayah aku ni kelabu kan. Yalah, ayah handsome, dapat mak serabut. Minta maaf ibu-ibu. Nah, ini contoh lah kan. Sampai anak, aku pun pelik tengok ayah aku ni. Macam ayah aku punya semat dapat mak macam tu. Aduh, mana lah mata ayah aku ni. Bukan mata ayah dia, atuk dia dulu. Tapi walaupun tak lawa, 12 anak. Itu dalam tak lawa.
Dalam tak lawa pun 10, 12 bercucu cicit kan. So orang tua dulu macam tu. Bahagia, tak ada kursus kahwin pun tak ada, apa pun tak ada. Pelamin pun tak ada. Pelamin kursi 2 bijinya, bangku 2 biji tu. Salut dengan kain. Kop dengan kain. Itulah belantak-lantak tagak gambar pakai kodak. Masa tu ada kodak lantan kan. Putak kodak tu. Sampai habis kodak tu. Pelamin pun tak ada. Kursi 2 biji itulah. Tak tengah laman, bantai bersilat depan tu. Bahagia sampai tu. Hari ni bunyalah cantiknya perempuan, la ilaha illallah. Semua melentik, mata melentik, kening melentik, bulu mata melentik. Semua, kuku pun melentik. Ya Allah, rambut susah segitulah, pepal sekerat, pegang sekerat. Kita pun tak tahu ni rambut ke apa. Tapi dia tengok, wih lawa budak ni. Bawa balik pun salam pun cium tangan baik kan. Berkenan sungguh kita tengok pasal cium tangan kan. Allah bagusnya budak lembut cium tangan kan. Rajin pula tu. Kan? Belum habis makan dia nak ambil pinggan dah basuh. Bayangkan. Itu. Ini zaman sekarang banyak tertipu. Makan belum habis nak ambil pinggan basuh. Punya rajin. Allah rajinnya budak. Belum habis makan nak basuh pinggan lah. Biar tak apa, nanti acik basuh. Dalam hati dia memang aku tak pernah basuh pun. Inilah kunat dia. Kau tak tahu aku bangkit pukul 12, kau tak tahu kan. Dulu dengan sekarang lain. Pasal itu kau buatlah kursus berpuluh kali pun dapat isteri macam tu lah rupa dia. Tapi bukan semua lah, tapi kebanyakan macam tu lah. Sekso orang tu dulu tak ada. Saya tu kita tengok orang tua dulu, kadang maknya cantik, bapaknya pula serabut. Kita pun menjadi pening pala, mikir macam mana lah jari macam mana. Kau pun pening ni. Bapak sembang bukan main. Abah dulu lang kampung nak jadi rebutan, dapat mak macam tu. Macam mana abah kata rebutan. Kok cabah rebutan dapat ini, jadi tak payah bah. Yalah, bapak tinggi, sasa, badan smart, muka pun smart, dapat mak Allah. Macam tak cukup ya. Serabut. Dulu jadi Nabi aja semua ni. Nabi dah tunjuk semua ni tu cara bab nikah kahwin. Saya tu pernikahan Nabi kekal. Nabi tak pernah marah isteri dia. Panggil pun siapa? Ya Umairah, pipi yang merah. Tengok dia panggil. Kita panggil bini kita apa? Mak engkau dari mana? Mak engkau. Yang dia pun panggil kita pun sama agak cik kan? Orang tua di mana? Tapi sini tak ada lah kot. Tapi sama je aku ingat. Sama. Bapak kau tadi mana? Suka nak minum, dah buat air tak nak minum. Bapak engkau kata dia. Tu sebab tuan-tuan laki-laki ni suka minum kat kedai. Di kedai tengoklah layanan dah tua-tua macam ni apa, panggil abang, tak gagap gitu. Kenapa bang? Gagap gitu. Apa? Abang. Daripada minta kopi jantan terus. Ini panggil orang tua ni mana? Kata nak makan. Dah siap tak nak lah makan. Orang tua ni lah. Orang tua. Macam. Saya tu Nabi tak bagi. Tengok Nabi panggil siapa? Ya Umairah, wahai ni pipi yang merah. Kita panggil bini macam sekarang bang. Jujur-jujur ni suara ni bang. Macam mana panggil bini? Jujur-jujur lah. Macam mana? Orang lelaki pun sama tengok. Panggil lah. Dulu bukan main lagi mula-mula. Yang bukan main. Yang dah tua ni dapat lah kau. Jadi tuan-tuan, Nabi ajar cara tuan-tuan hidup ini nak dapat redha, nak dapat rahmat, dapat keampunan kasih sayang Allah.
ikut Nabi. Bahagia dalam kehidupan, dapat ketenangan dalam kehidupan. Kita tak dapat pasal apa? Tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi, tuan-tuan. Semua Nabi tunjuklah, tuan-tuan. Satu kitab 24 jam amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beribu amalan Rasulullah SAW. Tapi kita tak dapat ikut, kita tak buat. Mana nak dapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah? Ni tuan-tuan, balik, baca balik semula sunnah-sunnah Rasulullah. Setiap hari, tuan-tuan, saya duduk di Batu Pahat ni dah lama, tuan, 13 bulan itu. Lama lah. Jadi saya hari-hari kuliah subuh, tuan-tuan. Mungkin tuan-tuan je tak tahu. Hari-hari kuliah subuh kat mana? Kat Surau Asyakirin, Taman Sri Wangsa tu. Hari-hari kuliah subuh. Apa buat? Baca sunnah Nabi. Apa yang Nabi buat. Mungkin satu hari kita boleh dapat 2-3 sunnah yang kita boleh hidupkan kembali. Hari-hari. Orang mula-mula tanya itu, ada orang ke Ustaz? InsyaAllah ada orang. Bukan semua orang bekerja, ramai dah pencen. Dah pencen ni kalau tak baca hadis, tak duduk surau, tak ada apa buat, apa dia pergi buat? Pergi ngeteh lah. Lepas main subuh, mana Ji? Ngeteh tu. Jadi saya buat. Lepas main subuh 6.30 sampai pukul 7.30, baca bab hadis Nabi mengenai amalan Rasulullah SAW 24 jam. Saya ingat abang ni pun dia biasa datang sana. Singgah lah dia kat sana. Tu saya tengok tadi, abang ni biasa subuh kat sana, hal dia ke sini kan, pindah sini juga kan. Amalan Nabi SAW, tuan-tuan baca. Kita nak ikut sunnah macam mana kalau kita tak tahu? Apa yang kita tahu sunnah Nabi? Bangkit tidur, apa yang kita nak buat? Kita balik semula pada ikut Nabi SAW, tuan-tuan. Jangan tinggalkan. Sebab kita nak dapat redha Allah. Allah kata, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Siapa nak dapat redha aku, ikut Muhammad. Aku turunkan, utuskan Muhammad ini, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku turunkan Muhammad, suruh Muhammad ni apa? Bawa rahmat pada alam ini. Kalau kau ikut dia, semua makhluk dapat rahmat. Ikut Muhammad, dia kata. Jangan ikut yang lain. Kita ikut hal lain buat apa? Tuan, saya duduk di Johor lama, tuan, tu sebab saya baca sunnah Nabi. Dia orang pun ramai kan datang, suara-suara lain datang lah, tuan. Datang nak tahu sunnah Nabi. Dah lama lah duduk. Sebelum PKPB itu saya dah ulang alik ke Batu Pahat ni kan. Cuma ada orang, 2-3 orang lah kadang-kadang tanya, kenapa ustaz luar ni boleh ngajar kat Johor ni kan. Saya bukan orang Bangla, tak ada. Nepal pun tidak, Bangla pun tidak, Nepal pun tidak, Myanmar pun tidak. Saya orang Malaysia, cuma duduk di Selangor, bini orang Johor. Kalau saya duduk orang Johor tu macam mana? Ngajar tak boleh kat Surau. Saya heran juga, orang luar ada jadi pengarah kat Johor ni kan? Pengarah itu jadi imam tu orang ni 9 jadi imam tu. Doktor tu pun 9 tu. Ikut mana kalau dah itu alasannya orang luar tak boleh. Tu jadi imam. Oh ramai jadi imam, jadi pegawai kat Johor ni kan. Kita jangan jadikan alasan orang luar tak boleh, orang luar tak boleh. Tak boleh, tuan-tuan. Sebab orang luar tak boleh. Dia yang tak boleh orang Nepal. Mana ni? Nepal. Kita pun tak faham dia cakap. Myanmar, Negro, okey lah. Sebab dulu pun saya pun kerja kat Jabatan. Bila orang kata, Ustaz, dia ni orang luar, orang mana? Dia ni orang Perak kot. Habis tu? Dia bukan orang 9, okey. Perak je lah. Perak boleh lah. Tapi dia orang luar, yang tak boleh Negro. Dia orang mana? Nigeria. Tak boleh, tak boleh. Nigeria tak boleh. Orang Perak boleh. Sebab Quran dia pun 30 juzuk, sama lah. Lain lah kalau Johor Quran dia 60 juzuk. Lain lah. Yang saya heran itu, saya kata lesen kereta tak ada pula kisah kan. Ambil di Johor, merata Malaysia boleh bawa. Tak ada belum orang tanya lagi, lesen cik ni Johor ni kan, lesen ni 9 ada.
Sebab lampu hijau dia sama, lampu merah, lampu kuning dia sama. Lampu merah berhenti kan, Johor kuning berhenti, merah berhenti, jalan. Itu pun masalah kita ni. Kadang-kadang jawatan agama tak kisah mana pun, tapi kalau tuan-tuan dah mula bercakap, dia cakap lah, dia keluarkanlah SOP dia, ni. Tapi dia pun fikir kat orang agama. Qurannya sama 30 juzuk, hadisnya daripada Nabi Muhammad. Apa masalahnya ni? Arab hukumnya haram, semayang wajib. Lainlah kalau saya datang sini, tuan-tuan, semayang tak wajib sebenarnya. Yang wajib 2 rakaat subuh, yang lain tak. Tu baru tak boleh. Ini kadang-kadang jadi isu ni, tuan-tuan. Yang tanya telefon, boleh ke? Boleh ke? Nah, saya kata saya bukan buat acara sesat. Saya berpahaman ahli sunnah wal jamaah yang temuduga tauliah mukti. Dan jangan fikir-fikir, tuan-tuan. Jangan sebutlah orang luar tak boleh, orang luar tak boleh. Tuan-tuan tahu tak? Imam masjid negara orang luar, kan orang KL pun. Apa masalah? Di Johor ni pun ramai. Cuma saya tak duduk sini je dulu. Ni saya duduk Johor dah 2 minggu dah, kat sebulan duduk sini. Apa masalah? Takut COVID, Ustaz? Agak-agak lah. Aku pun takut juga. Engkau je takut. Ingat kau orang je takut, aku lagi takut. COVID, nyawa tuan-tuan. Siapa tak sayang nyawa? Kalau tuan-tuan kata ikut SOP, aku punya SOP tuan-tuan tu, ni mas ni kan, dalam kereta berlama punya takut tidur pakai mask tu. Tu tidurnya bini tu. Bini kata, awak tidur pakai mask, risau kat kau sebelah aku. Kerana ikut SOP lah. Ikut SOP pun tuan, saya mau ikut SOP ni risau tuan. Jadi tuan-tuan, Nabi tunjuk, tapi tak lama-lama lah ceramah ni tuan-tuan, sejam cukup lah. Lama-lama buat apa, makan lah makan, nak tunggu tidur je lagi. Tu saya heran tadi, kenapa bagi makan dulu kan? Tu ceramah dulu, lepas tu baru makan. Ni makan dulu tuan. Saya kira kenyang nak balik tadi. Perut dah kenyang, lepas tu dah siap bungkus pula tu. Apa tunggu balik. Tapi tuan-tuan, nak bagi tahu malam ni, kita balik semua ikut Nabi. Kalau kita nak bahagia, nak tenang, nak dapat rahmat, ikut Nabi balik semua. Bila ikut Nabi, Allah Ta'ala bagikan ketenangan, bagi rahmat. Tak ada berdengki, tak ada bermusuh, tak ada, semua tak ada, hidup bahagia semua. Sebab Allah Ta'ala pelihara kita dengan rahmat yang diturunkan kerana kita ikut Nabi Muhammad SAW. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, marilah balik semula sempurna tahun menyambut kelahiran putera junjungan besar Nabi Muhammad SAW ini. Balik semula ikut sunnah Nabi. Bab berpakaian, kalau boleh ikut sunnah Nabi. Tapi ini dah ada pula war-war kan, buat topi lambang capal, satu masalah ke pun kan. Yalah, ada satu YouTube baru ni, orang komen dalam FB banyak lah kan, capal apa ni, topi capal Rasulullah SAW. Dia buat topi tapi ada lambang capal lah, lambangnya ni, lambang capal Rasulullah SAW. Dia buat dekat topi yang ada lidah depan tu kan. Jadi ustaz-ustaz pun bahas banyak lah kan, banyak lah ustaz bahas. Jangan buat benda-benda yang Nabi tak buat kan. Jangan semata-mata nak lambang itu kita letak kat topi. Tahu topi tu harga berapa? Beratus harga topi tu, pasal ada lambang capal Nabi. Jangan jual agama benda ni. Ni dah main agama. Oleh kerana orang suka cinta sunnah Rasulullah kan, ni gambar capal Rasulullah SAW, letak ke topi, letak harga beratus. Ni lah masalah kita orang Islam. Janganlah tuan-tuan kan, janganlah. Kalau nak beli capal Rasulullah SAW, bentuk Rasulullah SAW, silakan. Jangan kita pakai topi yang cap, topi wrap dan sebagainya, bubuh lambang capalnya, bubuh lambang capal depan ni, bubuh lambang capal depan ni. Duduk sini capal. Ni yang tak kena ni lah tuan-tuan.
Kalau di kopiah bola lambang capal, okey lah, kita pakai kopiah. Di Seremban nak bola lambang capal, silakan. Tapi kalau pakai topi, besok ramai Pak Imam pakai topi ni. Imam lain macam topi, tengoklah saya capal Nabi ni, kan jadi masalah. Janganlah. Sunnah tak ada masalah. Tapi bukan sunnah itu mesti menampal gambar-gambar. Tak. Sunnah nak dibuat bukan sekadar tampal gambar serban Nabi kat dinding. Tampal tak jadi, kena pakai. Yang penting pakai, amalkan sunnah Nabi SAW. Kalau kita dah letakkan gambar capal kat kopiah tu, besok kat topi tu lah, kat topi kan, besok masuk toilet macam mana? Macam mana? Hukum dia pula, masuk timbul hukum lain pula. Kadang-kadang itu tak kenanya tuan-tuan. Ikut sunnah Nabi yang senang-senang. Sugi, pakai sunnah Nabi, pakai sugi. Siwak, kayu lah, pakai. Ini sunnah Nabi SAW. Pakailah, buatlah. Tak salah benda-benda. Ini kalau dah mainkan gambar, mainkan macam-macam, ni dah kadang-kadang jadi serabut lah. Kita tengok apakah sunnah hanya cukup dengan gambar. Nabi suruh ikut pakai. Kalau ada capal Nabi, zaman sekarang bentuk capal Nabi kita beli, ni bentuk capal Nabi, silakan pakai. Jangan letakkan situ, letakkan kat sini. Besok ada yang gantung kat leher pun ada besok. Gantung kat leher, ke gantai bang, capal Nabi je. Baju nak buat gambar capal Nabi, dia punya corak semua capal Nabi, silakan. Yang kita memang pakai baju tu lah, pakai bu. Ni saya tengok dah pakai topi pula dah kan. Ustaz-ustaz sekarang pun dah macam-macam tengok tuan kan. Yalah, ustaz-ustaz sekarang pun kopiah pun tak nak pakai. Zaman saya dulu tuan-tuan tahu 70-an, qadi tuan-tuan berserban berjubah dulu kan. Ada hebat orang tengok qadi pun gerun. Siapa tu saya? Qadi itu qadi. Baik kan? Gerun orang. Sekarang qadi rambut, insya-Allah. Siapa tu saya? Tahu lah Mamat ni. Qadi tu kan, bawa kereta exhaust, besar kepala burung. Saya tahu lah tuan-tuan. Saya tengok tu, saya tahu. Johor tak ada lagi lah. Tempat saya tu kan, qadi pakai kucing pun boleh masuk exhaust tu. Dah tahu siapa. Tapi dia pun cerdik. Tempat parking khas dia tak parking. Dia tahu kau parking tempat khas, mesti orang tahu kan. Qadi pakai exhaust ni kan, dia parking jauh, masuk dalam. Qadi mana? Qadi tak sampai ni? Belum. Masa dah sampai dah? Belum. Tak ada nampak ni. Tu bukan dia ke tu? Tak dengar pun kereta pun parking kereta jauh. Bila nak balik, orang hantar dia. Hantar. Dah, kereta qadi 3 batu ni. Bunyi. Kereta apa? Wira je pun. Tak ada hibah. Hibah tak ada. Kan? Dulu-dulu qadi, imam, ada hibah. Orang tengok muka pun, ini qadi saya, ni imam kan. So itu kawan saya jadi qadi. Sekarang kan dah tukar nama, dia tak panggil qadi tuan-tuan. Sekarang dia panggil pegawai agama daerah. Pasal apa? Bila pegawai tak adalah nampak sangat dia punya tu kan. Siapa saya? Qadi. Bukan agama, daerah. Daerah. Jawatan sama lah. Tinggal lagi dia orang dah tak boleh nak jaga pakaian, tak boleh nak jaga adab-adab qadi, kena pakai macam tu lah. Baju gambar hantu, pakai seluar jean kan. Dia tak ada hibah. Jadi orang tegur, siapa tu? Qadi. Qadi pakai tu tak? Bukan, agama daerah. Dia kan qadi. Dah tak ada. Qadi tu dah tak ada. Qadi dalam hadis, agama daerah tak ada. Jadi tuan-tuan tengok tak? Akhir zaman ni
Agama ni dah jadi macam cacah merbah sekarang. Rosak. Orang tak jaga adab, tak jaga akhlak. So itu Nabi dah tunjuk tuan-tuan. Tapi hari dah setengah-setengah tuan-tuan. Dia bagi 1 jam cukuplah tuan-tuan. Bukan lama-lama, boleh lama-lama pun. Tuan-tuan pun dah makan, dah kenyang. Lepas ni nak balik tidur ya. Cukuplah 1 jam. Jadi apa yang saya nak pesan pada malam ni, sempena Maulid Nabi ni tuan-tuan, ikut balik sunnah Nabi. Hidupkan balik sunnah. Bukan tampal-tampal, tak ada. Ikut cara pakai kasut, ikut cara tanggal kasut, ikut cara makan, ikut. Kalau boleh setiap hari baca sunnah Nabi lepas main subuh. Okey, ambil satu kitab sunnah Nabi, baca. Apa sunnah Nabi bangkit tidur? Amalkan. Nanti bangkit tidur ikut sunnah Nabi. Lepas tu baca tengah hari bab makan Nabi macam mana. Makan buah dulu. Besok suruh rumah kau siapkan buah dulu. Makan buah dulu. Lepas tu baru keluar nasi. Jangan kau keluar nasi dulu, last sekali buah, tak ikut sunnah. Nabi makan ambil yang depan dulu. Jangan langkau dulu. Tapi ialah kadang-kadang yang depan kita tu tak sedap. Yang depan tu lagi sedap. Yang depan tu kambing, yang kat sini jering. Sunnahnya ambil depan kita dulu. Agak-agak mana nak ambil tu bang? Kambing ke jering dulu? Kambing tak ikut sunnah ni. Tapi sunnahnya jering depan kita. Yang tak sedap kita, yang sedap orang lain. Sementara nak habis kat kita, kambing tu habis. Kalau tuan-tuan lah, tuan-tuan jujur-jujur lah, nak ambil mana dulu? Jujur-jujur lah, ni surau ni. Kambing ke jering? Kambing tu sikit je. Tapi kalau ikut turn pusing, lambat lah kat kita. Silap-silap memang kosong piring tu kan. Kalau kita lambat ambil, agak-agak nak ambil mana dulu? Jujur-jujur, jangan bohong. Kambing kan? Hilang sunnah Nabi pasal kambing ni pasal. Nabi aja ambil depan dulu. Minum air. Ni. Jangan bernapas dalam air. 3 kali teguk. Tapi kalau macam ni orang Arab seteguk je. Orang Arab tak ada. Entah, orang Arab ini gelas orang Melayu. Kalau gelas orang Arab, ini seteguk je tuan-tuan. Pernah satu kisah, ada satu tuan syekh ni. Tuan syekh ni dia ngajak orang. Dia kata ikut sunnah, minum 3 kali teguk. Okay. Tiba-tiba yang dihidap tu air sedap tau. Majlis khalifah, majlis raja-raja, ada khalifahnya lah. Panggil ulama ni, duduk lah. Bila bagi minum, air sedap dia bagi minum tu, jus. Arabnya jus bukan macam Malaysia ni jus kan. Sedap lah air tu. Jadi tuan syekh ni dapat dia minum seteguk yang habis. Ada satu orang ni tengok dia. Orang pun colek, apa ni? Dia ulama minum senapas je. Nabi kata 3 kali nafas. Tak ikut sunnah. Kata ajar orang suruh ikut sunnah. Dia tak puas hati. Dia pergi jumpa khalifah. Khalifah nak tegur sikit. Tu ulama tu, saya tengok dia minum senapas je. Macam tu ke ulama? Khalifah kata, biarlah. Dia ulama, dia tahu pedulilah. Kau salah. Mana boleh? Salah. Sunnahnya 3 kali tegur, 3 kali nafas. Tak payah tanya. Tak payah. Dia ulama, dia ada jawapan, dia tahu pedulilah. Saya tak puas hati khalifah. Saya nak tanya juga. Kau tanya, kau tanggungjawab, kata khalifah. Apa yang berlaku kan kau jawab. Tak apa, saya jawab. Jadi dia pun bangkit tanya, ya syekh, nak tanya satu soalan. Apa dia? Saya tengok tuan syekh ngajar minum tu mesti 3 kali nafas. Tapi saya tengok tadi tuan syekh minum senapas je. Tak ikut sunnah. Betul. Itu betul. Saya tadi senapas, maknanya ada 2 lagi nafas. Yang belum saya minum, ada lagi 2 gelas lah, dia kata. Bawa air tu sedap. Kau bawa 2. Syekh khalifah kata apa? Itulah kau. Kan dah rugi. 2 gelas lagi dia minta. Kau gila kau pergi sediakan sekarang. Kau bayar tu. Sebab khalifah belum cukup lagi 2. Dia punya belum cukup. Dia baru senapai. Kan kau dah dapat. Orang kata 3 kali dapat. Kau jangan tanya ulama, dia ada jawapan. Dia mesti ada jawapan dia. Jawapan yang menguntungkan dia. Betul, dia kata 3 kali nafas. Aku baru senapas. Ada 2 lagi. Bawa 2 gelas. Tak pasal je kena buat jus. Mahal pula tu.
Kalau TU je okey. Itu sebab jangan tanya ulama. Ulama ni cerdik, tuan, dia ada jawapan kan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi lah. Jadi tuan-tuan, sebelum akhir saya nak bagi tahu ada seorang ulama jalan. Dia jalan kat kubur. Jadi dia jumpa tengkorak, tuan-tuan. Bila dia jumpa tengkorak ni, pertama-tama dia jumpa tengkorak ni, dia cucuk telinga tengkorak ni. Dia cucuk-cucuk tembus. Tengok kepala tengkorak ni kan, cucuk-cucuk. Tak, di bahagian telinga cucuk tembus tengkorak ni. Jadi ulama ni sepaknya kat ulama ni. Tengkorak ni disepak ni. Sepak. Tapi tu orang tanya dia, kenapa tuan Syekh sepak? Tak berguna kata dia. Kemudian dia jalan lagi, dia jumpa tengkorak lagi. Dia cucuk-cucuk, tuan-tuan, tak tembus-tembus. Cucuk belah kanan tak tembus, belah kiri tak tembus. Ulama ni geram, dia sepak ni tu. Kenapa? Tak berguna, lagi tak berguna ni kata dia. Jalan lagi, jumpa tengkorak lagi. Cucuk tembus, tapi tak tembus. Dia cucuk belah kanan tak tembus sampai belah kiri. Dia cucuk belah kiri tak tembus belah kanan. Lepas tu ulama tu ambil tengkorak tu ditanam. Orang tanya, kenapa yang dua tadi tuanku Ustaz Syekh sepak, yang ni kenapa tanam? Yang ni tengkorak yang mulia, dia kata. Kenapa? Dia kata yang pertama, dia kata dengar kuliah ni agama, masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, tak berguna kata dia. Balik tak ada apa, tu yang aku sepak tadi kata. Tengkorak yang kedua tadi dia kata, tu lagi tak guna, bagi tahu pun tak datang tak kata dia. Asum tak tembus kanan, tak tembus kiri, tak buas buas bagi tahu malam dia ada maulid, malam tak datang juga. Tu sebab aku sepak, dia tak berguna. Yang ketiga ni bagus, dia datang dengar, masuk kanan, masuk terus, masuk kiri, masuk tu. Sebab itu aku tanam, mudah-mudahan kita jadilah tengkorak yang ketiga ni. Yang kedua tu memang tak ada. Yang kedua tu orang lain, takut yang pertama tu. Masuk kanan keluar kiri, masuk kiri keluar kanan, memang tak guna lah. Tapi tuan-tuan ni berguna lah kot. Masuk kanan simpan, masuk kiri simpan, mudah-mudahan. Nak tengok berguna tidak, besok pagi tengok sembahyang subuh, ramai ke tak? Kalau tak ramai kat, yang tak ramai tak guna. Jangan sampai kita disepak kat ulama pasal tak guna. Jadi tuan-tuan, cukup setakat itu. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu, mudah-mudahan. Ini kali yang kedua saya datang sini tuan. Itu subuh, subuh. Ini datang pula maghrib. Tapi saya lama lagi sini. Silap-silap duduk sini sampai hujung tahun. Saya tak boleh balik tuan. Nak balik Selangor tak boleh, wilayah tak boleh. Tapi bini dah datang sini lah. Sebab saya kata kat bini saya, kalau kau tak datang, aku cari lain. Kan? Dah kau tak nak ikut, aku carilah ini. Takkan tak duduk seorang-seorang sini. Takut orang rumah datang terus. Tu nampak berani tak dengan bini. Bini dengan bini pun takut. Macam mana? Tuan ni bukan berani sangat dengan bini ni kadang-kadang. Baru bini bangun pun dah bangkit balik. Ada jemaah tuan-tuan tengah minum dengan saya, tiba-tiba bini dia bangkit. Bangun terus. Balik Ustaz. Ustaz, dah bangun dah tu. Bini bangun pun takut. Apa punya teruk lelaki. Bukan bini panggil pun, bini bangun dia. Balik Ustaz, dah bangun tu. Hebat juga orang perempuan ni, lembut-lembut dia pun, lelaki pun takut pun. Makna orang perempuan ni walaupun tak ada belajar apa-apa, silat tak ada apa, lelaki pun takut. Itu belum panggil lagi. Kalau panggil, meloncat tu balik. Tapi sini okey lah kot. Tapi tak tahulah sama kau tak tahulah. Kenapa nak takut bini tuan-tuan? Tak usah takut bini ni, pedulikanlah. Malah saat dia bising, bising bini yang kita heran, standard lah tuan-tuan. Mana ada bini yang tak bising. Mana? Tapi orang perempuan memang hebat, saya tak nafikan. Tuan-tuan tahu tak Firaun, sikit kita kan, Asyah tu isteri Firaun tu. Asyah isteri Firaunnya. Firaun ni siapa tak kenal, dia sikit-sikit bunuhan. Kau cakap banyak aku bunuh, cakap banyak aku bunuh. Tapi dengan perempuan hilang dia punya garam dia. Satu hari bila Nabi Musa ni dalam kotak dia hanyut masuk istana Firaun, Asyahnya ambil akta dah keluar, budak laki-laki yang lahir pada masa ini akan dibunuh. Sebab dia punya ahli nujum kata dia tu akan meruntuhkan kerajaan Firaun.
Jadi Fir'aun keluar atas, senang je. Buana budak lelaki-lelaki yang lari, bunuh. Tiba-tiba hanyut dah Nabi Musa masuk dalam istana. Asyah pun tengok budak, Allah, habis dah budak ni. Bila dia ambil, Fir'aun pun tegur, siapa tu? Asyah tak boleh kata apa lah. Ada budak lelaki-lelaki, bunuh, kata Fir'aun. Apa kata Asyah? Cakap kat Fir'aun, tu boleh kata, Abang On, dia kata. Abang On dia panggil tu. Ni aku terjemah Melayu pula. Abang On, dia kata, kita buat anak angkat dia Abang On. Fir'aun kata, okey lah, suka hati kau lah. Tengok, dia panggil macam mana orang laki-laki jadi lembut. Ni orang perempuan ni, ibu-ibu minta maaf, saya nak bagi tahu. Panggil suami tu elok-elok sikit, supaya suami tu lembut. Jangan panggil orang tua, ayah kau, bapak kau. Jangan. Panggil balik semula, elok-elok. Barulah suami ni lembut. Nah, ibu-ibu lah. Panggil macam Asyah panggil Fir'aun. Abang On, Abang On. Itu Fir'aun tu. Dia panggil Abang On, langsung layu, langsung Abang On. Fir'aun langsung senyap, langsung hatilah. Sampai membesar Nabi Musa dalam dia punya tempat istana Fir'aun. Kita ni kalau isteri panggil kan, Allah, kok dia panggil Bi, Allahu Akbar, rasa muda balik. Mana ada Ustaz dah tok. Tak, pasal itulah tuan-tuan tengok, kalau orang Indonesia jadi pelayan kat kedai makan kan, dia panggil siapa kita? Dah tua je kan, abang dia panggil. Macam ada rasa tak? Mana linapkan dada ni. Tengok Acik kan, Acik biasa tak orang panggil abang tu dah tua ni? Biasa? Patut dia kena. Tengok nampak. Rasa muda Cik kan, bila orang panggil abang tu rasa muda kan. Nampak. Itu Cik takkan nak bohong dalam surau. Tu tengok, berapa umur dah Cik? 74. Orang panggil abang rasa muda balik. 47. Ini kat rumah dipanggilnya, atuk kau di mana? Cik kan? Orang rumah panggil apa Cik kat rumah? Dah tinggal? Dah. Yang lain tolonglah cari. Tak apa, Cik jumpa saya kan, saya jumpa saya balik. Kita buat kira macam mana tengok. Sian nak Cik seorang tak boleh kan. Dah tua macam ni, dia nak ada orang jaga. Ni bukan apa pun, kurang-kurang dapat tengok jadilah. Tengok mana tujuh. Kalau Acik nak nikah lagi tak? Acik jujur-jujur ni nak nikah lagi tak? Kalau ada orang nak Acik nak nikah. Acik, kalau Acik dah 74, kalau ada orang nak Acik nak tak nikah? Itu tangannya. Ayah saya, arwah ayah saya pun macam Cik juga dulu. Masa mak saya meninggal, saya tanya ayah saya, ayah nak nikah lain tak? Tak ada tua, tak ayah nak, tak pun nak ayah ni. Ayah nak ke tak nak? Kalau ayah nak, saya carikan. Ikut kau lah, ikut kau. Saya pun cakap dengan abang saya, kakak saya, kau tolong carikan ayah yang calon, tapi yang muda lah, jangan yang tua. Kau ayah 70, kau cari 60. Dia pegang orang tua rebah, orang tua tu pegang dia pun tumbang, tak guna. Baik tak payah. Kejap-kejap kan hospital, kejap dia hantar hospital, penat dia. Tak jadi Cik. 74 cari yang 38, 40. Macam mana Cik? Cari yang 40 okey lah. Yang Acik boleh pegang dia tak rebah. Dia pegang Acik goyang-goyang pun dia boleh pegang ni. Nak Cik? Nak? Jujur-jujur ni Cik dengan bohong. Tengok, kalau 40 nak 70 tak nak.
Mana ada tanah. Ini orang laki-laki dia tak ada expired date. Orang laki-laki expired dia kubur je. Orang perempuan dia ada expired date. Dia sampai tahap dia tak nak dah. Kalau tanya pun tak guna dah. Cik nak nikah cik. Jangan buat masalah hang. Sama aja dia tak nak. Sebab itu saya tanya orang perempuan, dah tua-tua cik nak pergi pondok ke tak nak? Tanya tu. Tapi kalau orang tua-tua laki-laki, cik nak nikah ke tak nak? Kadang dia nak, anak tak bagi. Saya sekolahkan anak dia. Mana anak? Apa sebab tuan tak bagi bapak tuan nikah? Ada ustaz dah tua ni dia nak orang uruskan dia bukan nak apa pun, nak uruskan makan minum dia, pakaian dia. Kita mampu ke jaga anak laki-laki? Mampu ke jaga bapa? Tak mampu. Nak harapkan menantu, malulah bapak kita. Anak perempuan nak tunggu suami dia bagi ke? Kalau suami dia tak bagi, siapa nak jaga? Pasal itu kita suruh dia nikah. Saya memang mak saya meninggal, saya cakap dengan tuan ya nikah. Abang saya semua tak setuju. Ayalah dah tua. Kok dah tua pun dia nak ada orang jaga dia. Sebab saya suruh tu masa dia kejap-kejap telefon saya. Yalah saya je kerja sendiri. Abang saya semua kerja kerajaan sibuk kan. Dia tanya saya tengah malam telefon, kau kat mana? Kat luar ya, kau balik tak? Kenapa yang kaki ayah ni semua-semua kebas-kebas dah. Kau boleh tolong picit-picit je. Saya balik pukul 2 pagi. Picit orang tua. Saya pergi ngajar telefon, kau balik tak? Balik. Saya kena balik kan? Saya hujah lagi tak kahwin kan? Balik kan? Lepas saya nikah kan, dia tak telefon kan? Saya pula telefon dia. Ayah okey? Okey, kata dia. Sebab dah ada orang tukang picit dia. Nampak? Cik, kan kita acik jumpa saya. Kita boleh buat kira. Ramai jemaah saya cik yang muda-muda boleh kita buat kira. Nak orang bertepahat pun boleh cik. Jumpa saya sekarang kan, saya uruskan. Ada jemaah pun tak boleh nak tolong cik kan jumpa cik kan kita jumpa boleh cik, boleh, tak ada masalah. Sian tengok kan. Saya memang waktu tua memang saya suruh nikah. Sebab saya tengok tak boleh berjalan, boleh menikah boleh berjalan. Ada jemaah saya tak boleh jalan tuan. Kematian isteri nak 8 bulan tak boleh jalan. Dia down terus. 8 bulan je. Umur baru 62. Meninggal isteri 8 bulan tak boleh jalan. Nak jalan macam mana? Pakai tongkat 4. Saya kata, bang, kenapa abang teruk sangat ni? Dia kata, ustaz, saya tak boleh ustaz. Rumah tak ada dah 8 bulan tu. Dia ni rumah depan surau, sebelah jalan tu rumah dia surau. Dia selalu azan. Bila rumah dia meninggal tak boleh jalan, pakai tongkat tetap surau. Saya ngajar surau tu. Saya kata, bang, abang kena nikah. Nak nikah macam mana ustaz? Jalan pada tak boleh ustaz. Bang, abang kalau menikah saya bagi tempoh sebulan paling lama abang boleh jalan. Dia gelapnya saya. Itu ustaz main mengarut dia ustaz ni. Pasal menikah boleh jalan, takut menikah langsung tak boleh jalan, langsung tidur macam mana ustaz? Bang, saya kata dalam kitab pun sebut abang nikah, abang boleh jalan insya-Allah. Dia kata ada ke ustaz, saya dah tak jalan, ada ke mana? Saya pun carilah. Jumpa satu ustazah ni umur 55 tapi tak pernah kahwin. Saya jumpa lah ustazah. Ada seorang laki-laki ni kalau nak pinang ustazah nak. Siapa ustaz? Ustazah nak tak? Tanya. Tengoklah orang dia dulu ustaz, kata dia. Dia pun tengok, saya pun bawa lah gambar tanya. Dia ni kenapa ustaz? Isteri dia pun meninggal 8 bulan. Nak tak? Tak payahlah ustaz, kata ustazah. Kalau ustazah nikah dengan dia pun bukan masalah ni. Tapi jalan pun tak boleh ustaz, kata dia. Macam mana takkan saya nak jaga dia Tak apa ustazah, saya bawa dia dulu. Jom jumpa dia, jumpa dah. Jumpa akhirnya dengan izin Allah Ta'ala. Puaslah baca doa kan, nak jodohkan dia, terima lah ustazah ni, terima. Nikah lah. 2 minggu, seminggu lepas nikah pergi Cameron Highland, boleh jalan tuan. Tahu aku bohong? Saya telefon dia, abang kat mana sekarang ni?
Kamala Hayden, oh lepas nikah pergi Kamala Hayden boleh jalan dah. Alhamdulillah lah Ustaz, betul lah Ustaz cakap. Takkan saya nak bohong, saya Ustaz. Hidup selagi, boleh jalan-jalan, sehat dia sekarang. Sebab orang laki-laki ni, dia bukan nak apa, dia lemah pasal siapa nak uruskan aku, makan minum aku, masak aku, pakaian aku, semua. Betul tak cik? Kalau jumpa saya, kita buat kira. Kalau saya tanya lah imam, pokok dia ada kenal orang sini, jangan jauh-jauh cari. Ada orang perempuan silat-silat dengan surau ni pun ada. Semangat asyik. Tak apa cukup cakap tak. Jadi minta maaf gua-gua cik akan kita jumpa cik boleh. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu, insya-Allah kita jumpa lagi di lain waktu mudah-mudahan. Terima kasih pada pihak surau, ahli tuan kuasa surau, tuan imam dan semua yang ada pada malam ini kerana sudi menerima kedatangan saya di surau ini. Insya-Allah kita jumpa lagi. Dan sebelum itu tuan-tuan, saya ada sedikitlah untuk mohon pada tuan-tuan lah, siapa yang berhajat dapatkan flyer saya ini untuk Madrasah Tahfiz Nurul Huda, siapa yang ingin menyumbang lah untuk membantu yuran pelajar miskin dan anak-anak yatim, nanti saya keluarkan dia punya flyers ada dalam kereta, saya tak keluarkan lagi lah. Dan juga tabung dia, siapa nak masukkan tabung bolehlah menyumbang untuk tahfiz kami. Sementara PKPB ni, sebenarnya PKPB yang sebelum ni pun memang tak mampu bayar pun. Tapi Alhamdulillah ada yang orang yang menyumbang-nyumbang, itulah duit yang kita gunakan untuk anak-anak tahfiz kami. Jadi tentu siapa ingin menyumbang boleh menyumbang, siapa nak masuk akaun boleh ambil flyers ni, ada nombor akaun nanti insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya mohon maaf sekali kasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Dan sebelum saya akhiri, siapa yang ingin dapatkan video-video ceramah saya sekitar Batu Pahat, Simpang Renggam, sepanjang saya berada di sini, Abang Ali ini adalah yang merakam semua program kuliah saya. Jadi boleh minta link dekat dia lah, boleh mohon dekat link dekat dia. Semua video-video saya, siri-siri video saya berada di Batu Pahat ni. InsyaAllah saya mungkin lama lagi di Batu Pahat, mungkin lama sebab masih ada program-program saya di Batu Pahat ni insyaAllah. Simpang Renggam, Batu Pahat. Yang berani lah panggil saya. Adakah yang tak berani, takut, dia kata ustaz orang luar. Saya kata saya dah tulis kat situ, saya bukan Nepal, saya bukan Bangla, saya bukan Negro, bukan Myanmar, saya orang Malaysia. Cakap Melayu. Kalau tak nak panggil tak, nak buat macam mana? Yang nak panggil je lah yang aku datang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zid bil hilmi wa akrim bil taqwa min al-akhir. Wassallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.